Menteri KPM punya posting darah halal dibunuh, something like that lah kan. Dah kena cukup dah. Korang jangan kan, korang janganlah nak berpolitik sampai korang memandulkan minda dan fikiran korang. Dan akhlak ke laut pula tu. Sah-sah menteri suruh, tapi seperti biasa PMS dan menterinya buat apa saja akan ditentang. Derma salah, solidariti salah di Bukit Jalil kan. Buat solidariti di sekolah salah, macam-macam lagi. Guru pun kena faham. Solidariti yang lebih bermakna adakan doa solat hajat untuk murid Islam, bacaan Al-Quran untuk disedekahkan kepada mereka yang syahid, pemahaman kemanusiaan untuk semua murid tak kira bangsa, ajar sejarah pencerobohan Israel dan macam-macam lagi kan. Buat macam di stadium ke, tak kisahlah, asalkan pemahaman itu sampai kepada pihak yang kita nak berikan itu. Jadi saya hairanlah kenapa isu Palestin ni kita bergaduh. Kerajaan tentang Israel, pembangkang pun tentang Israel juga. Yang mati rakyat Palestin, tapi Perdana Menteri dan menteri kita dikecam, dimaki di sini. Saya nak tanyalah, bagaimana lagi yang pembangkang ni mahukan? Menteri suruh sekolah anjurkan solidariti, yang tak dibuat zaman-zaman menteri sebelum ni. Sedangkan isu Palestin ni dah berpuluh tahun dah. Dah 75 tahun dah benda ni berlaku. Dan isu Palestin ni kita perlu ada kebersamaan, bukan sebab Palestin kita berpecah. Hanya di Malaysia sesama Islam ni kita boleh dapat lihat bercakaran kerana perjuangkan isu Palestin. Ianya, isunya hanya siapa yang terpaling Palestin. Malu dekat dunia yang sedang memandang negara jiran juga. Jumpa menteri, kita beritahulah cara, okey menteri kita patut mungkin dapat buat macam ni, lebih solusi, beri solusi yang terbaik di parlimen itu sendiri. Buatlah kerana agama, janganlah kerana politik. Allah ni maha melihat. Ini bukan soal siapa yang terpaling Palestin, tapi niat tu kena betul lah. Isu Palestin ni kita berjuang bersama-sama. Ada orang tu terpaling panaskan pengikut, tapi apabila penyokong berarak di jalan, dia duduk di bilik hotel saja. Kan? Baru FIU dah seram dah. Ini belum lagi Zionis. Betul tak? Jadi majlis pelancaran Minggu Palestin berjalan dengan baik. Isu Palestin ni, Israel ni bukan baru bermula, dah puluhan tahun dah. Perbahasan tentang istilah liberal pun dah lama berlaku. Tapi ianya menjadi kecoh di Malaysia sebab ada puak-puak yang sengaja memainkan isu ini untuk memburuk-burukkan Perdana Menteri kita tu. Jadi kita dapat lihat hari ini hebatnya PMX mencipta sejarah. Belum ada pernah lagi dalam sejarah Kementerian Pendidikan, dulu Kementerian Pelajaran, kan, yang menjadikan Hadis 40 ini sebagai satu kurikulum. Walaupun di zaman Walaun sebagai kerajaan, tak pernah terjadi. Jadi bila PMX jadi Perdana Menteri, tercipta sejarah. Tiba-tiba bila ada 2-3 pihak, bukan majoriti lah, yang mempertikaikan Hadis 40 ni, ada beberapa hadis di dalamnya dia tak setujulah diaplikasikan di sekolah-sekolah Cina dan Tamil. Mengamuk beberapa orang yang katakan membesar-besarkan isu ini. Belum pernah dalam sejarah Kementerian Pendidikan menjadikan solidariti juga bersama Palestin sebagai satu program rasmi di sekolah-sekolah. Ini di zaman Walaun, sebagai kerajaan mereka mengambil pendekatan berkecuali berkenaan dengan isu Timur Tengah. Kan, bayangkanlah bezanya macam langit dengan bumi. Datang PMX, tercipta sejarah, murid-murid di sekolah diberi penerangan berkenaan dengan apa sebenarnya yang terjadi di Palestin itu sendiri. Jadi mereka pun mempertikai, tak setuju diadakan di sekolah-sekolah tertentu. Mengamuklah mereka ni kan, kononnya ini tak bagus lah, tak boleh dibenar. Ada pula cikgu jadi Walaun mengatakan tak dibenarkan takbir lah, tak dibenarkan doa. Masya Allah. Walaun ni dia akan percaya apa saja yang Haji Hadi kata je. Pernah dah kita dengar kan, panel kita khususnya Abang Adam, dia selalu cakap kalau Haji Hadi ni halalkan sesuatu, mereka akan halalkan juga. Dia ikut presiden dia. Sebab dalam segala isu
datang daripada walaupun dari mana-mana sudut, daripada mana-mana segi pun, atas bumi ke, dalam laut ke, atas atas bukit sekalipun, hanya dipercayai kepada lebay sahaja. Dah report dah, jangan risau. Kan, report kedua menyusul. Jadi walaupun semua seolah-olah dunia tolak tepi pada dia, kan. Bila disuruh boykot, dia kata okey, kita boykot McD, kita boykot KFC, itu yang terpaling Israel. Tetapi bila kita lihat saham yang tertinggi yang menyumbang kepada ekonomi Israel itu sendiri adalah Facebook, Meta, WhatsApp, Instagram, Intel, Hewlett Packard, Google, banyak lagi lah, kan. Dia kata tak boleh iPhone, satu lagi iPhone, Apple, semua tu lah. Lepas tu dia kata tak boleh, itu keperluan. Inilah selective boycott. Dia boycott apa yang dia nak boycott saja. Grab. Grab tu tak kisahlah, tak mati pun kalau kita tak order Grab, kan. Tapi kalau orang yang memerlukan tu, darurat tu, saya wallahualam lah, atas sendiri punya hal lah, kan. Jadi kita nak nampak di sini, adakah kita telah berlaku adil? Kalau kita nak boykot, kita tak boleh nak boykot WhatsApp, kita tak boleh boykot Facebook sebab kita perlukan mereka. Sedangkan itu saham yang tertinggi sekali menyumbang kepada ekonomi mereka, kan. Jadi kalau kita beralasan dan kita sanggup menganiaya saudara seagama kita yang bekerja di McD, contohnya lah, kan. Terpulang kepada kamu, tak setuju tak apa, tak setuju tak apa, nak label orang, nak tak puas hati dengan orang, nak aniaya orang, terpulang kepada kamu. Sebab setiap perkara yang kamu buat akan ada balasannya di atas dunia dan di akhirat nanti. Percayalah. Jadi diorang ni semua benda lah diorang nak pertikaikan, ayam, beras, telur, sudah apa lagi, minyak masak. Minyak masak dia tak banyak bunyi sangat sebab masa diorang jadi kerajaan dulu lagi mahal. Jadi masa walaupun perintah 33 bulan melalui tubuh atak, kerajaan tak pula selesaikan isu ayam, tak pula selesaikan isu minyak masak, tak selesaikan isu harga getah rendah, harga padi rendah dan sebagainya. Jadi kita sama-sama tengok setakat mana walaupun cuba angkat kelompok mereka tu berkobar-kobar tentang isu Palestin ni, kan. Suruh walaupun tanya diri sendiri, peruntukan yang datang dalam tabur Milo tu dah dapat dikumpul ke? Yang RM10 yang nak lawan Anwar Ibrahim tu dah diaudit ke? Berapa banyak yang kau dah kumpulkan? Kan? If you want to shut some people's mouth and if you want to shut the truth, then you are wrong. You don't even eligible to talk about politics. You don't even qualified enough to talk about politics, and you don't even know what to talk about politics, and then you suddenly envy someone who can talk about politics. And you came to my room and then you want to talk about, Yani telling this and not true, kan. Bila korang tak mampu berhujah, bila korang dah rasa korang ni dah tak ada sokongan daripada orang atas pagar dan sebagainya, and then kau nak attack personal dan sebagainya, kan. You are not going to shut my mouth. You're not going to shut pro PH mouth or BN pro BN mouth. Good luck with that. Thank you, Ari. I just want to say lah, I feel sorry for you. You have only 2 months and a half just to perform untuk burukkan kerajaan perpaduan ni, and I don't think you can succeed lah. I don't think you can pull it off. Okay, if you try to real situation, better shut up because we are not gonna live forever. Okay, I'm gonna invite Mr. Echam ni. You can talk a lot of things down there, but it's better if you can come to my live. Lepas tu cakap depan-depan. You don't have to hide behind your writings lah. I feel so sorry for you guys because you are delusional sebenarnya. Anwar Ibrahim dah lama membela nasib Palestin, bukan tukar isu Palestin. Macam apa yang pemimpin penyakau nasional buat. Dan konco-konco penyamun ni.
dan dan Datuk Seri Anwar Ibrahim masa muda lagi bersama dengan Yasir Arafat dan PBB. Masa itu kita nampaklah mereka ni dah lama daripada 1983 lagi. Pihak luar boleh buat ugutan sesuka hati, tetapi PMX tidak gentar dan goyang langsung dengan sebarang ugutan. PBB bagi kebenaran dengan pantas askar-askar Malaysia akan dihantar ke Palestin sebagai pengaman bangsa-bangsa bersatu. Zaman penyakau nasional, masa kabinet PM8 tu, siap pesawat Israel pun dibenarkan lalu di atas serban. Lebay-lebay sekalian. Jadi kalau nak fitnah orang lain pro Israel dan sebagainya, tanya siapa yang beri kelulusan kepada ruang udara Malaysia untuk ruang udara Malaysia ni untuk dilalui oleh pesawat Israel satu masa dulu. Siapa yang masuk penjara kerana mempertahankan supaya pasukan kriket Israel tak masuk dalam Malaysia ni, tak benarkan mereka masuk dalam Malaysia. Sampai dimasukkan dalam penjara, kan? Jadi inilah perangai ala-ala Yahudi diorang ni. Bila kamu di jalan Allah, insya-Allah tenaga akan melimpah-limpah. Seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, dia terlalu perform. Sebabkan dia ni terlalu perform, maka beliau difitnah. Sebab pembangkang ni dia tak ada idea nak lawan. Kecuali fitnah. Tak cukup dengan fitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia fitnah juga Dr. Wan Azizah, kononnya bersama dalam majlis karyaan belah sana tu. Rupa-rupanya dia menghadiri satu keraiyaan yang dibuat oleh First Lady of USA, iaitu bini Joe Biden tu, sempena PBB lah. Jadi banyaklah komen-komen, kan. Kau kena tengok konteks dan situasi Dr. Wan Azizah difitnah. Kononnya dalam majlis keraiyaan tot tu. Jadi sedangkan kononnya acah-acah ke Timur Tengah, kononnya nak tunjukkan perjuangan. Tapi bini sendiri geng. Itu. La ilaha illallah. Ditambah pula dengan naratif pemuda Palestin dalam rancangan KS hari tu, katanya kononnya Anwar tak cukup cakna. Tak cukup cakna apa? Dah 50 tan barangan dihantar. Keperluan untuk rakyat Gaza ini dah dihantar dah ke Palestin. Kita antara negara pertama yang menghantar bantuan ke sana. Sebab itu saya nampak diorang ni dengki benar dengan PMX ni, sebab dia terlalu perform. Dalam ASEAN pun Anwar sebut bab Palestin beberapa kali sebenarnya, termasuklah dengan China, Korea, India. Dan kita tengok yang ambil sikap berkecuali pun hari ni, seperti Netherlands, seperti Jepun, datang jumpa PMX. Untuk apa dia datang jumpa PMX? Dia meneruskan kerjasama walaupun kononnya ada dimasyir oleh US, tapi negara-negara yang lain tidak mengambil sikap untuk mengenepikan Malaysia. Maknanya bila Netherlands datang untuk melabur, untuk mengadakan hubungan dua hala dan sebagainya, dia sedar Malaysia ni ada potensi besar jika kita terus berhubung baik dengan Malaysia. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim tu sendiri, maknanya di sini bagi saya tak akan ada lagi pemimpin selain daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ada ketokohan seperti ini di pesada antarabangsa. Nak suruh siapa lagi gantikan dia? Nak suruh Din Tompok? Nak suruh siapa? Hadi Awang? Come on lah. It's not that level lah dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Come on. Don't even dare lah to put their name setanding dan setaraf dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Pergi pula mesyuarat agung PBB cakap lagi soal Palestin di depan delegasi dunia, di depan muka PM Israel tu sendiri. Bila berlaku serangan Gaza, Anwar umum bantuan segera 1 juta, masuk dalam parlimen pula 10 juta, lepas tu kumpul pula bersama JLC dan lain-lain sehingga 100 juta ringgit. Dia segera telefon Ismail Haniyeh. Dia segera call beberapa pemimpin dunia untuk berjumpa seperti Erdogan. Dan Anwar juga secara tegas menolak gesaan Barat dengan EU supaya mengecam Hamas. Malah Anwar sebut dengan beradi, kami ada hubungan dengan Hamas daripada dulu hingga sekarang. Jadi Anwar hantar delegasi ke mesyuarat OIC berkenaan dengan isu Palestin. Dia sertai mesyuarat bersama dengan pemimpin-pemimpin ASEAN
Inilah yang sangat performnya. Apa lagi? Tak macam Timur Tengah, duta Timur Tengah yang tak pernah pergi Timur Tengah bila menjadi duta. Selepas negara ASEAN balik, Anwar buat perjumpaan khas dengan PM Arab Saudi, Putera Mahkota Mohammed bin Salman. Bincang isu Palestin, cuba dapatkan sokongan Arab Saudi. Kemudian Datuk Seri Anwar terbang ke Turki, jumpa pula dengan Turki Erdogan. Bincang lagi dan rancang untuk bantu Gaza. Tak cukup dari situ, dia terbang pula ke Mesir sebab Mesir inilah pegang sepadan Rafah Gaza. Dia adalah memegang pintu masuk ke Gaza satu-satunya. Dan lepas dia jumpa dengan Presiden Al-Sisi, pasti ada perbincangan untuk buka pintu sempadan seluas-luasnya supaya bantuan boleh masuk. Alhamdulillah, beberapa hari itu diumumkan bahawa pintu dibuka untuk mempermudahkan bantuan-bantuan masuk. Jadi kita orang ada nampak, korang ada nampak negara lain, khususnya pemimpin utama negara lain untuk buat benda ini? Ada tak nampak? Itulah sebab Anwar terlalu perform bab sokongan kepada Palestin ni. Tak ada ragu-ragu lagi. Ni bukan tahap pergi jumpa untuk berbincang. Tak, ini tahap pergi rayu dah. Macam anak dia yang berada di Gaza tu. Macam negara dia yang ada di Gaza, yang terperangkap di dalam situasi ni. Lepas balik KL ada buat perhimpunan sokongan untuk Palestin. Banyak betul tenaga dia, bersungguh betul dia. Ini pun masih lagi lebay-lebay yang tak cerdik, otak tertinggal lekat dalam peti besi rumah dia. Duk kata Anwar ni tak cukup lantang. Otak tersekat dalam serban. Dan lagi untuk pengetahuan korang yang tak follow media Anwar Ibrahim selang masa perbincangan Palestin di setiap negara Anwar pergi tu, beliau sempat tarik pelabur pula. Tanda tangan MOU bantu selesaikan kes rakyat. Contohnya pelajar-pelajar di Malaysia di Al-Azhar. Jumpa rakyat Malaysia di sana dan jumpa ulama Al-Azhar. Ada pemimpin-pemimpin macam Atuk Saka pernah buat macam tu. Kan? Ada Din Cirit pernah buat macam tu. Ada Ismail Sabri pernah buat macam tu. Korang kalau buta hati terpulanglah. Kita dah tak peduli dah. Korang nak ratib isu Kazaf ke, korang nak ratib isu apa, itu terpulang kepada kamu. Tugas kami di sini menerangkan dan sekali aku akan menyerang juga kepada golongan yang menyampau. So, do whatever you got to do. Undang-undang ada, we do not afraid. Silakan Bawan. Okey, bila kita bicara tentang berjuang pemimpin negara kita yang berjuang tentang Palestin ini, kita tak pernah dengar pun Anwar bila dicerita tentang Palestin, dia tidak memperlekehkan pemimpin-pemimpin terdahulu. Kan, dia cerita apa yang dia buat. Tetapi orang lain memperlekehkan dia dan membandingkan dengan pemimpin terdahulu. Konon-kononnya Mahathir itu lebih hebat daripada Anwar. Anwar sendiri tak pernah memperlekehkan orang lain. Dia tidak pernah memperlekehkan Pak Lah, Najib, Mahathir sendiri. Kan, dia cerita apa yang dia buat. Zaman dia jadi Perdana Menteri, okey, ini yang perlu aku buat sebab aku jadi pemimpin sekarang. Dia tak bicarakan pemimpin sebelum ini. Kan? Tapi pemimpin yang ada di kalangan PN ni, dia membanding-bandingkan. Oh, Mahathir tu lebih hebat. Kalau nak banding, kita boleh banding. Mahathir hebat betul. Sebelum Mahathir pun Perdana Menteri, cerita tentang perjuangan Palestin, melawan juga Israel. Mahathir bercakap, okey, menentang Israel. Kan? Kita menentang puak-puak Yahudi. Dia mula Mahathir. Betul, dia pernah buat. Kita hidup zaman Mahathir tu. Kita tahu apa dia buat. Tapi sekadar itulah, pemimpin lain buat benda yang sama. Seperti Mahathir buat. Tetapi perangai Zionis Israel yang kejam itu, Mahathir praktikkan juga sebagai dia Perdana Menteri kat Malaysia. Apa yang perangai dia pun sama. Dia jadi Perdana Menteri, apa yang dia tak buat? Dah tangkap orang tanpa bicara bawa SA dulu. Orang yang tak bertangan dengan dia, semua dia ditangkap. Kan? Apa bezanya dengan Israel? Kena cerita pasal Mamali. Di zaman pemerintahan siapa Mamali itu berlaku? Kan? Israel pun tak bunuh bangsa dia sendiri. Israel pun tak bunuh bangsa dia sendiri kerana politik di dalam negara Israel itu. Tetapi Mahathir buat kat negara dia. Oh, dia cerita tentang kezaliman Israel. Tetapi dia lupa kezaliman dia memerintah 22 tahun. Kan? Apa dia nak tirikan Kelantan? Dia sendiri mengaku. Kita tengok dalam forum di Yayasan Perdana Menteri baru-baru ni.
Dia jawab soalan, kenapa dia jadi penasihat kepada 4 negeri? Saya nak tebus balik kesalahan saya. Saya dulu banyak menganaktirikan Kelantan, Terengganu ni, negeri PAS ni. Saya menganaktirikan mereka. Dia ngaku dia menganaktirikan. Apakah perangai itu dibuat oleh Israel kepada negeri di bawah negara dia? Kan? Jadi kita tak cerita kalau nak ungkit-ungkit macam tu banyak kita boleh ungkit. Kan tentang Mahathir ni. Tapi kalau kau tak suka dengan Anwar, tak ada masalah. Kau tak setuju dengan pendekatan Anwar, tak ada masalah. Itu zaman dia jadi Perdana Menteri, dia buat apa yang dia mampu buat. Kalau dia salah, bagi tahu apa di mana salah dia. Patutnya kalau nak tegur Anwar dalam isu Palestin, apa tindakan Anwar ni yang merugikan rakyat Palestin, bagi tahulah. Apa dia yang merugikan rakyat Palestin. Itu cara dia. Bukan kau pergi cari perkara yang tak masuk akal. Kenapa Anwar tak hantar senjata? Oh, Mahathir dulu hantar senjata ke Bosnia, dia kata. Perdana Menteri sebelum ini hantar senjata. Kita hantar tentera ke Bosnia. Kita nak bagi tahu ke Bosnia itu pengaman, bukan berperang. Tak pernah Malaysia mengambil keputusan menghantar tentera untuk berperang. Tak pernah dalam sejarah. Yang kita hantar tentera selama ini, Bosnia, Lebanon, kita pernah hantar sebagai pengaman. Dia beza-beza pengaman. Pengaman dengan pergi hantar tentera berperang dia lain. Sekarang ni pun ada dekat Lebanon. Baru-baru ni berapa ratus baru ni yang Menteri Pertahanan lepaskan. Meraihkan beberapa orang yang pergi ke Lebanon untuk bertukar dengan orang yang ada sana balik, yang ni pergi masuk selama 1 tahun. Itu bukan pergi berperang. Memang senjata dibawa. Itu sebagai pengaman. Hari ni yang si bodoh ni dia cakap, oh dulu Perdana Menteri dulu hantar tentera. Bukan hantar tentera berperang. Jadi bila kita tak tahu, kita nak cari juga keburukan Anwar Ibrahim, kita buat hujah yang bodoh-bodoh. Kalau kau nak petikaikan apa yang Anwar Ibrahim buat, kau kena bawa lah satu contoh yang Anwar buat ini merugikan Palestin. Merugikan pejuang-pejuang Palestin. Bagi tahu apa dia yang tindakan Anwar ni yang merugikan kita. Merugikan pejuang Palestin. Kau tak boleh bawa. Tak boleh bawa contoh pun. Yang kau ada, kau reka contoh. Reka-reka. Dan kau bandingkan pemimpin-pemimpin sebelum ini. Padahal yang Anwar buat ni jauh lebih baik daripada pemimpin sebelum ini. Kalau kita nak perbandingan, pemimpin lain paling kuat bercakap dekat PBB aja. Lepas tu balik ke Malaysia. Tak berjumpa pun dengan beberapa negara Arab. Anwar ni wakil negara Asia. Negara ASEAN meletakkan Anwar sebagai wakil untuk berunding dengan negara Arab. Yang tak pernah berlaku pun. Negara ASEAN ini disatukan dengan negara Arab untuk isu Palestin. Tak pernah berlaku sebelum ini. Dan ini yang Anwar buat. Dan bertemu dengan beberapa pemimpin negara Arab. Ini yang Anwar buat. Yang tak dibuat oleh pemimpin sebelum ini. Nak banding dengan PAS tak payah cerita lah. Kan? Orang bersikap berkecuali ni. Dia semua nak play safe. Kan? Itu je setakat ini. Okay. Sebelum bagi Kak Ari, aku nak sambah sikit lah. Bila Abang Wan cakap pasal Mahathir ni kan, pasal Tok ni. Bagi saya, rakyat tak pernah lupa bagaimana Mahathir ni bersikap zalim pada rakyatnya, khususnya orang-orang Melayu. Sekarang ni, kamu mengiktiraf sebagai pembela Melayu dan konon mereka terpaling jaga Melayu. Cukup-cukup lah. Kalau kau nak bersama Mahathir, bersama Mahathir. Tapi jangan memperalatkan orang Melayu lagi sekali. Dan kelakar sangat bagi saya gabungan PAS dengan Mahathir ni 22 tahun beliau jadi Perdana Menteri tak sebut pun pasal pembangunan Kelantan. Kan dulu beriyalah tolak Mahathir, katanya Mahathir ni sekular lah, liberal lah, zalim lah dan sebagainya. Masa BN nak hulurkan tangan sama-sama nak bangunkan Kelantan, PAS tolak. Rakyat Kelantan tolak. Katanya orang Kelantan tak perlu pembangunan, nak air boleh gali perigi sendiri. Hari ni mereka kata Atok akan bersama dengan PAS untuk membawa pembangunan Kelantan. BN dulu bukan Atok ke? Kan? Nak juga minta tolong pada orang tua yang dulu mereka panggil macam-macam tu. Itu yang aku pelik. Dan saya peliklah dengan penjawat awam yang terang-terang penyokong penyakau nasional ni yang menentang kerajaan perpaduan. Tapi tak ada tindakan pun yang dikenakan selagi mereka ni tidak melampaui batas. Kalaulah mereka ni buat ugutan, ancaman, barulah dikenakan tindakan. Seperti di Facebook kan, ada yang terbaru ni, Mamat tu kata darah halal dibunuh. Itu telah ditangkap oleh polis dan 3 hari reman. Dan hari ini kita nampak kerajaan hari ini memberikan kebebasan berpolitik, kebebasan bersuara. Itulah liberalisasi di dalam demokrasi.
Kalau kau nak tahu, walaupun semua. Kan, kalau zaman Mahathir dulu, siaplah mana-mana pegawai kerajaan yang nampak cenderung saja, bukan dia secara terbuka mengatakan sokongan, tetapi cenderung kepada pembangkang, yang guru akan dihantar ke curug-curug pendalaman tu. Kan, begitu juga layanan diberikan kepada penyokong pembangkang. Jangankan atuk, dalam tempoh sekejap pun Penyakau Nasional menguasai kerajaan, ada seorang pakcik, Tok Abah tu, dia pukul 3 lebih pagi dikutip kerana kononnya membuat kenyataan yang tidak enak kepada seorang menteri besar. Menteri besar pun orang boleh kutip kan, masa dia 33 bulan lepas. Ini kan nak kata kepada Atuk Saka masa dia menjadi kerajaan, masa dia menjadi PM. Jadi tengoklah siapa lebih zalim, siapa lebih Islamik sekarang ini. Jadi kita ni Pakatan Harapan dah menjadi pembangkang 20 tahun lebih dah. Lebih daripada 20 tahun. Jadi selok-belok pahit getir sebagai pembangkang ni mereka dah lali dah. Jadi dalam masa ini mereka tak nak buat benda yang sama kepada pihak pembangkang hari ini. Tetapi pihak pembangkang hari ini kita nampak sangat melampau. Sangat-sangat melampau. Sangat-sangat ekstrim. Bayangkan, saya nak beritahu di sini, Minggu Solidariti Palestin, Kementerian KPM berjaya kutip dana 9.2 juta. Masya Allah. Minggu Solidariti Palestin 9.2 juta. Alhamdulillah, syukur sangat bila kerajaan sekarang di bawah PMX. Dan Kementerian Pendidikan, YB Fazina Siddiq ni macam anak-anak je pada PMX. Dan Prof Datuk Dr. Siddiq Fazil ni kawan baik kepada Anwar Ibrahim. Kan? Jadi kita nampak atas arahan PMX, KPM buat semua ni, dia nak bagi kesedaran, dia nak bagi pendedahan berkenaan dengan Palestin, sejarah Palestin. Kita nak didik anak-anak kita supaya berjuang untuk satu keadilan, dan kita ni berjuang untuk human rights, kan? KPM juga tarik penyertaan dalam pameran buku Frankfurt, Jerman satu masa disebabkan oleh apa yang disuarakan oleh Jerman ini, sokongan kepada Israel dan sebagainya. Tapi seperti biasa pembangkang fokus kepada benda yang kecil pada 1-2 insiden. Sedangkan